Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kahak. Ini agenda awani dari World Trade Center Kuala Lumpur. Malam ini kita akan menumpukan perbincangan agenda awani berkaitan dengan kenaikan harga makanan di kantin sekolah. Ia amat membebankan para pelajar dan juga ibu bapa, tetapi bagi pengusaha kantin dan juga persatuan pengusaha kantin sekolah di seluruh negara, mereka mengeluh mereka terpaksa menyerap kos kenaikan barangan mentah dan juga bahan-bahan asas untuk makanan, dan mereka terpaksa berjaga-jaga sama ada berhati-hati untuk menaikkan harga makanan yang dijual di kantin sekolah, kerana pastinya ia akan melibatkan mereka yang ataupun pelajar yang tidak mampu membeli makanan apabila mereka berada di kantin. Jadi antara kenaikan yang diberikan perhatian adalah makanan asas apabila mereka datang ke kantin sekolah. Begitu juga dengan harga barangan seperti minuman yang disiapkan ataupun minuman segera seperti minuman dalam kotak dan dalam tin misalnya, terpaksa mereka menyerapkan kos, dan adakah ia berbaloi dalam keadaan sekarang. Jadi untuk melihat perkara ini, saya bersama dengan Profesor Dr. Berjaya Bardai, Profesor Ekonomi di Universiti Tun Abdul Razak, UNITA. Assalamualaikum Prof, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Tuan Haji Nazri, apa khabar Tuan Haji? Terima kasih Prof, kerana sudi sekali lagi dalam 2 minggu ini kita banyak berbicara tentang kenaikan harga makanan, dan malam ini kita berbicara secara khusus bagaimana kita boleh memberikan sedikit penyelesaian berkaitan dengan keluhan ibu bapa dan juga pelajar, dan juga kita nak lihat juga bagaimana kita mampu memberikan solusi kepada pengusaha kantin misalnya berkaitan dengan harga makanan dan juga minuman yang dijual di kantin sekolah. Yang dikatakan kenaikan antara 10 sen hingga 50 sen. Ada juga di kawasan-kawasan bandar utama seperti Lembah Kelang ini kenaikan mencecah kepada RM1 untuk satu menu misalnya. Jadi adakah ini merupakan satu fenomena yang sudah pun dijangkakan dengan kenaikan harga barangan dan juga kekurangan bahan-bahan makanan asas seperti ayam, tepung dan seumpamanya di pasaran, dan akhirnya kita lihat kenaikan di beberapa sektor makanan termasuk di kantin sekolah, Prof. Okay, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kita tidak menjangkakan. Pengusaha kantin agak resah kerana mereka tertekan di satu pihak. Kos barang-barang meningkat, dan di pihak yang lain mereka telah menandatangani perjanjian untuk menetapkan harga, dan ini dipantau oleh kementerian dan boleh didenda sampai RM100,000 jika mereka didapati bersalah. Jadi mereka dalam keadaan tertekan. Harga barang meningkat, tetapi sebenarnya peningkatan harga di kantin kadang-kadang tidak munasabah. Misalnya sekarang ni nasi lemak, mi goreng, mihun goreng semua dah naik menjadi RM2. Seketul ayam sudah naik menjadi RM3. Ada kantin sekolah yang menjual sampai RM5. Minuman mineral, air mineral harganya RM1. Sebenarnya kosnya baru 30 sen misalnya. Jadi kita perlu melihat secara terperinci bagaimana operasi kantin sekolah ini. Sudah tentu kantin sekolah mengatakan mereka menghadapi masalah kerana sekarang ini terlampau sedikit kanak-kanak yang datang makan di kantin, sehingga mereka tidak mencapai tahap pulang modal yang sesuai misalnya. Ya. Kerana kita sedia maklum, sekolah baru sahaja dibuka, dan secara fizikal ini SOP terbaru Kementerian Pendidikan dibenarkan untuk berada di kantin ataupun makan di kantin dalam masa sebulan 2 ini. Jadi pastinya selama 2 tahun mereka tidak boleh berniaga kerana sekolah tidak dibuka, pembelajaran dalam talian, pembelajaran berasaskan di rumah dan sebagainya. Jadi bagaimana kita boleh memberi sedikit keadilan kepada para pengusaha kantin? Dahlah mereka tidak dapat berniaga hampir 2 tahun lebih. Sekolah baru sahaja dibuka, buka-buka pula dengan kenaikan harga barang mentah dan juga kenaikan tinggi barangan seperti minyak dan sebagainya. Jadi pastinya mereka terpaksa menyerap kos
pembuatan ataupun kos pengendalian kantin dengan agak tinggi. Jadi mungkin ada sekolah ataupun Kementerian Pendidikan memberikan moratorium sewa dan sebagainya, mereka tidak perlu membayar dan sebagainya. Adakah ia memadai ataupun bagaimana, Prof? Itu merupakan satu keputusan yang baik, memberikan moratorium, jadi mereka tidak dibebani dengan overhead operasi, tetapi mereka masih perlu menggaji pekerja. Masalahnya ialah apabila mereka tidak mempunyai pelanggan yang cukup, margin keuntungan mereka tidak cukup untuk menampung kos overhead. Jadi mereka terpaksa memikirkan bagaimana nak meningkatkan margin keuntungan. Itulah sebab mereka terpaksa menaikkan harga. Jadi kita memerlukan penyelesaian jangka pertengahan dan jangka panjang. Maksudnya penyelesaian jangka pendek mungkin susah kerana kenaikan harga memang amat membebankan. Sekarang ibu bapa pun kata mereka terpaksa memberikan anak-anak mereka bekal RM5 satu hari. RM5 pun kadang-kadang tidak cukup. Betul. Jadi padahal maknanya sepatutnya sebelum ini kos makan hanya RM2-3 saja satu hari misalnya. Jadi kita perlu mencari penyelesaian jangka pertengahan dan jangka panjang. Mungkin jangka panjang kerajaan perlu memikirkan kembali cadangan untuk memberikan makan pagi percuma kepada semua pelajar. Kita ada 4 juta pelajar di sekolah. Kalau kita bagi dia makan percuma seorang RM2 pun baru 800 juta satu tahun. Dan itu boleh menyelesaikan masalah ibu bapa menghantar anak-anak ke sekolah. 4 juta orang pelajar terpaksa datang ke sekolah dan mereka memerlukan makan yang baik di waktu pagi untuk menjadikan mereka produktif sebagai pelajar. Okey, Prof, kita tidak mahu berkompromi berkaitan dengan kualiti makanan yang disajikan ataupun yang dijual di kantin sekolah. Kalau pengusaha kantin tidak ada pilihan, mungkin mereka terpaksa menukar barangan mentah itu kepada kualiti yang lebih rendah kerana mereka tidak mampu memberi ataupun menyerap kos bahan mentah yang mahal harganya. Jadi bagaimana ini dapat dinafikan ataupun tidak dapat kita pastikan ia tidak berlaku untuk memastikan bahawa anak-anak yang datang ke kantin sekolah mereka mampu membeli barangan makanan yang dijual itu satu, maksudnya harga yang mampu dibeli oleh pelajar. Yang keduanya, kualiti tidak ada kompromi untuk memastikan kualiti yang disajikan kepada para pelajar kita ia memenuhi nutrisi yang diperlukan, yang ditetapkan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Inilah yang menjadi isu utama. Sekarang kita di satu pihak ibu bapa mengharapkan bahawa kantin sekolah akan menyediakan makanan pagi yang sama baik, sama hebat dengan kedai makan. Misalnya sekurang-kurangnya ada nasi lemak, mi goreng, laksa dan sebagainya. Dan kos menyediakan itu sudah dianggap tinggi. Tetapi ada juga kantin sekolah yang agak inovatif. Mereka menyediakan makanan yang mempunyai nutrisi tinggi tetapi kos yang lebih rendah. Contohnya mereka menyediakan bijirin, konflik dalam mangkuk dan dijual satu mangkuk RM1 ke RM1.20 dengan susu. Jadi ini merupakan makanan seimbang, tapi kepada kebanyakan kanak-kanak, anak-anak kita dia tak mengenyangkan. Sebelum habis sekolah dia dah lapar sangat dah. Begitu juga mana ada kantin yang menyediakan roti dengan mentega dan kaya dan sebagainya. Ini pun bernutrisi tetapi nampak seolah-olah hari ini itu menjadi makanan popular kerana dia paling murah yang dijual di kantin misalnya. Ya, ketika kita melalui COVID-19, ketika melalui pandemik COVID-19, kerajaan ada memberikan sedikit bantuan one-off
kepada ratusan ribu ataupun berbelas ribu pengusaha kantin kita di seluruh negara yang berdaftar dengan Kementerian Pendidikan, sekitar 1,500 dan RM1,000 pada ketika itu. Tetapi pastinya selepas melalui 2 tahun ini, pastinya mereka terpaksa juga melihat kos-kos yang terpaksa mereka serap seperti kos pekerja, kos utility selain daripada sewa yang mungkin diberikan moratorium oleh pihak sekolah. Jadi apa lagi yang Prof rasa untuk memastikan kelangsungan para pengusaha kantin ini? Okay, kerajaan boleh memikirkan bagaimana nak memberikan subsidi harga. Maksudnya mana kita boleh tambah margin keuntungan pengusaha kantin ini. Misalnya kalau dia jual nasi lemak kata RM2, margin dia tak cukup, mungkin sekolah akan diperuntukkan satu jumlah untuk memberi subsidi kepada makanan ini. Jadi mungkin subsidinya 20 sen atau 30 sen satu pinggan. Dan ini diberikan untuk semua jenis makanan yang dianggap makanan perlu, makanan asas. Mungkin makanan-makanan yang lebih eksotik macam ayam goreng apa semua tu, kita tak perlu bagi subsidi. Sebab itu kira luxury. Jadi asalkan cukup nutrition, protein dan karbohidratnya, kita bagi subsidi mengikut pinggan misalnya. Ini pernah dilakukan dulu, di mana subsidi diberikan oleh sekolah sehingga harga boleh ditetapkan oleh sekolah. Dia tidak boleh naik misalnya. Ataupun dulu satu masa zaman saya kecil-kecil, dia ada subsidi susu dan keju dan roti, di mana kementerian melalui pembekalnya menghantar roti, keju dan susu secara percuma ke sekolah, dan ini disalurkan melalui kantin sekolah. Jadi ini menjimatkan sikit pelajar, tak perlu beli air, dia minum susu. Dan bila dia minum susu, dia mendapat nutrition yang cukup misalnya. Ya. Untuk memastikan pengusaha dan juga pelajar dapat berurus niaga yang lebih selesa, kalau ia pun dalam keadaan suasana yang tertekan ini, mereka mampu pulang modal misalnya, Prof, apa cara lain yang mungkin bagi pelajar ataupun ibu bapa yang datang dari keluarga B40 ataupun M40 bawah misalnya, kalau satu keluarga ada 2 ataupun lebih anak-anak yang masih bersekolah, pastinya kos yang terpaksa dikeluarkan saban hari oleh para ibu bapa ia akan meningkat, bukan hanya pada makanan yang akan dibeli di kantin sekolah, tetapi dengan pengangkutan kos tambang bas sekolah misalnya dikatakan akan naik juga, itu juga dipohon oleh pengusaha bas sekolah. Begitu juga dengan kos-kos bahan pembelajaran seperti kertas A4 ataupun bahan-bahan ulang kaji, buku-buku latihan dan alat tulis misalnya. Dikatakan kenaikan antara 20 ke 30% pada ketika ini di kebanyakan toko-toko buku dan juga stationery. Jadi untuk memastikan para pelajar boleh berbelanja di kantin. Kerana kalau pelajar semua membawa bekal dari rumah, saya rasa sukar juga survival para pengusaha kantin di sekolah kalau ibu bapa mengambil keputusan begitu, Prof. Ya, sebenarnya kita perlu mencari satu penyelesaian yang menang-menang antara pengusaha kantin dengan ibu bapa. Saya terfikirkan satu kaedah, misalnya kalau pengusaha kantin cuba memodernkan operasi menggunakan kaedah teknologi supaya dia dapat mengurangkan pekerja dan menjual barang-barang yang lebih mudah. Saya bayangkan kata misalnya setiap anak-anak akan membawa nasi dari rumah dan sampai di kantin dia beli lauk. Dan kita bayangkan Brahim misalnya boleh buat paket makanan, ada kari, ada rendang, ada sayur dan sebagainya yang boleh dijual mengikut paket, dan ini tidak memerlukan
banyak cost overhead kepada pengusaha kilang dan menjadikan operasi mereka lebih mudah, dan harga barang-barang ini pun boleh dijual pada harga yang lebih murah untuk ibu bapa, dan pastinya dia akan mengurangkan kos operasi. Cuma kita perlu memastikan yang apa yang dijual itu adalah dalam satu paket supaya dia seimbang dari segi pemakanan anak-anak misalnya. Itu jangka pertengahan atau jangka pendek. Ya, kalau jangka masa pendek ini, kalau jika ada pemikiran di luar kotak misalnya, kerana kantin-kantin sekolah ni berada di lokasi yang strategik, di kawasan perumahan, di kawasan-kawasan penempatan yang padat misalnya, wajar tak kita, mungkin KPM boleh buka cadangan ini, jika di luar waktu sekolah, selepas selesai waktu persekolahan, pengusaha boleh mengusahakan penjualan untuk orang di luar sekitar kawasan sekolah misalnya, tetapi dengan kawalan lah. Maksudnya mereka mampu meraih pendapatan, tetapi mereka perlu menumpukan perniagaan ketika waktu sekolah dan tidak berkompromi dengan nutrisi dan sebagainya. Tetapi di luar waktu sekolah, mereka boleh buka pagar sekolah dan orang ramai boleh datang minum kopi, minum teh tarik, makan mi goreng dan sebagainya. Kerana kita tahu pengusaha kantin juga biasa buat catering di luar dan sebagainya. Tetapi kerana mereka ingin menyerap kos dan nak sedikit untung ataupun sedikit pula modal misalnya, mereka boleh dengan kerjasama PIBG dan masyarakat setempat misalnya, mereka bukalah sedikit ruang kantin itu untuk orang luar datang, dan orang luar itu pastinya komuniti yang anak-anak mereka bersekolah di situ pastinya. Ya, itu satu cadangan yang sangat baik Tuan Haji Nazri. Cuba kita bayangkan satu kantin yang letak di tepi pagar tu. So dia ada pintu besar yang boleh buka pagar dia. Jadi dia boleh sediakan makan kepada orang luar untuk makan tengah hari dan juga makan petang, dan boleh beroperasi sampai malam. Dan operasinya itu boleh dianggap sebagai usaha perkongsian dengan sekolah. Ya. Di mana sekolah akan mendapat keuntungan, dan keuntungan itu akan dimasukkan balik untuk subsidize pula pelajar-pelajar. Jadi kos makan pelajar-pelajar akan menjadi rendah. Kalau ini boleh dilakukan, mungkin itu sangat baik, terutamanya ada beberapa pengusaha kantin yang memang pandai memasak dan mempunyai resepi ataupun menu-menu yang tertentu yang menarik orang ramai untuk datang makan pada waktu luar sekolah. Itu kalau sesi satu sesi sajalah. Kalau ada dua sesi mungkin ada masalah sikit kerana kantin akan digunakan pagi dan petang. Tapi mungkin hujung minggu seperti yang Puan Haji Nazri sebut, atau waktu malam masih boleh diusahakan. Kalau kantin itu mempunyai pagar sendiri berasingan dengan bangunan sekolah mungkin. Ya, kerana model yang sama kita lihat berlaku di kebanyakan universiti kita. Kerana orang awam boleh datang, boleh menikmati juadah di kafe-kafe, college ataupun di universiti, dan kita tidak pernah dengar ada masalah berlaku kerana kos yang dijual di kebanyakan kafeteria di dalam universiti memadai dan affordable kepada para pelajar dan menjadi tarikan juga kepada orang luar di sekitar universiti. Prof. Betul, ya. Saya setuju dengan itu. Di universiti mudah sikit kerana pelajar-pelajar dan orang luar agak sebaya. Tapi kalau di sekolah ni, kalau bayangkan sekolah rendah, anak-anak yang darjah 1, mereka tidak boleh makan sekali dengan pelanggan luar kerana mereka akan kalah. Jadi hanya patut dibuka waktu di luar waktu makan kanak-kanak. Okey, Prof, berkaitan dengan pengusaha kantin dan keluhan yang kita dengar pada ketika ini sama ada di kalangan ibu bapa dan juga pengusaha kantin, tetapi ekosistem nampaknya bukan hanya bertumpu kepada kos makanan di kantin sekolah, tetapi ekosistem kenaikan ini berlaku juga pada sistem pendidikan kita secara keseluruhannya. Ibu bapa mengeluh dengan barang untuk pembelajaran misalnya, kenaikan juga berlaku. Kos untuk pengangkutan bas sekolah juga sedang didebatkan oleh ibu bapa pada ketika ini, dan juga kos berkaitan dengan stationery ataupun alat bantu mengajar misalnya, alat tulis, buku-buku latihan dan sebagainya. Ini merupakan satu industri yang besar.
dan pastinya kita tahu setiap tahun kerajaan membelanjakan berbilion ringgit untuk pelbagai subsidi bantuan kepada golongan sasar dalam hal berkaitan dengan pendidikan. Apa lagi yang mungkin boleh kita lakukan untuk memastikan kelangsungan industri ini, dan bagi pelajar-pelajar dari golongan B40 ataupun M40 yang sudah pun jatuh selepas COVID ini daripada status mereka M40 yang atas itu, mungkin mereka boleh rasa sedikit kelegaan dengan kenaikan-kenaikan semuanya ini, Prof. Sebenarnya kalau kita lihat mana anak-anak sekolah kita, jumlahnya ramai, 4 juta orang. Jadi 4 juta orang adalah satu pasaran yang besar berbanding dengan 32 juta orang warga negara Malaysia. Dan jadi pasaran ini merupakan pasaran yang eksklusif, yang terkawal. Dan kalaulah ada satu industri khusus untuk keperluan sekolah ni, sebab setiap tahun anak-anak akan berbelanja antara 300 sampai 350 seorang. Bayangkan. Untuk belanja, bersedia masuk memulakan pengajian, mana dengan beg sekolah, dengan pakaian, kasut, peralatan sekolah, pensil warna dan sebagainya. Jadi hampir 301 orang. Kalau 4 juta orang, maknanya jumlahnya adalah besar. Begitu juga maknanya industri pengangkutan, mengangkut anak-anak pergi dan balik sekolah ni, kos dia RM100 untuk perjalanan 2.5 kilometer saja. Sekarang ni untuk sekolah menengah, kemungkinan anak-anak perlu pergi lebih jauh daripada 2 kilometer. Jadi ini akan meningkatkan kos. Jadi kalau boleh diwujudkan industri yang mana integrated, dia boleh mewujudkan satu kesan apa yang dipanggil economy of scale dan boleh menurunkan kos. Dan begitu juga kantin sekolah tadi, kalau pembekalnya diintegrasikan, mungkin ada pembekal-pembekal yang sama yang boleh membekalkan untuk semua rantaian kantin-kantin ini, yang boleh menjadikan kosnya rendah. Tapi ini memerlukan satu pemikiran yang panjang, bagaimana mewujudkan industri berkait dengan sekolah sebagai satu industri, mungkin di bawah satu GLC ataupun di bawah payung syarikat GLC. Menarik. Saya rasa itu yang cadangan ataupun idea-idea baru yang ingin kita dengar daripada Prof, kerana dengan kos kenaikan yang berlaku sekarang dan juga masa depan industri berkaitan dengan pendidikan ini perlu juga diberi perhatian, kerana ramai mungkin pemain industri yang melihat ini satu industri yang lumayan, ataupun ketika waktu puncaknya, waktu emasnya, semua ingin memasuki dalam industri ini, sama ada sebagai vendor, sebagai usahawan ataupun sebagai syarikat korporat yang menyediakan perkhidmatan. Tetapi dengan apa yang berlaku selepas COVID dan juga post-COVID pada ketika ini, kita lihat situasinya berubah dan ia memerlukan pemikiran-pemikiran baru bagaimana industri berkaitan dengan pendidikan, termasuk juga pengusaha kantin sekolah kita mampu berdaya saing. Terima kasih Prof Emeritus Dr. Bajoya Bardai, pensyarah Pusat Pengajian Siswaza Perniagaan Universiti Tun Abdul Razak ataupun UNITA. Sekian saja bersama saya Nazri Kahar pada malam ini. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.